SOP. SOP ke SUP ni? Dan kata Ibnu Syarif. Kata Ibnu Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, dan kata Ibnu Abi Syarif radhiyallahu an, barang siapa terlebih gemar disifatkan oleh manusia akan dia dengan ilmu dan amal dan ikhlas, dan terlebih benci disifatkan oleh mereka akan dia dengan segala lawannya, dan saya tiada mencium ia akan bau ikhlas. Allah. Bukan dia dapat ikhlas, bau ikhlas dia tak dapat. Ya, bau ikhlas dia tak dapat. Kalau bau ikhlas tak dapat, jawab dia amalan kita masuk apa dan tong sampah jawab dia. Apa dia buat amalan pun satu pun tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Ya. Yang ni ikhlas tak? Bau pun tak dapat. Sebab apa? Aku tengok. Barang siapa dia gemar, minat, suka, ya, wah, lapang dada dia bila disifat orang dengan dia ilmu. Wah, dia ni alim lah. Wah, seronok dia orang kata dia alim tu. Kalau orang kata dia tak berapa pandai dah. Wah, tak tidur malam ni. Kalau orang kata dia pandai, dia bijak, alim, kan? 3 PhD dia, master dia macam-macam. Ya. Dia suka tu. Kalau ada benda tu memang dia ulama, tapi dia tak ada pandang benda tu. Tu tak apa. Dan itu yang disuruh. Kita disuruh berilmu, tapi jangan pandang kita berilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, atas alim tu ada lagi. Jangan sekali-kali terlintas di hati kita seronok gemar bahawa orang mensifatkan kita dengan sifat-sifat yang hebat. Sifat-sifat mahmudah, zuhud, wara', zahid, alim dan sebagainya. Sebab apa tu? Sebab tu ada di dalam tu racun. Ya. Dipanggil ru'yatun nafs, memandang akan diri. Maka datanglah penyakit dia. Ujub, riak, semua takabur, ego, wow, habis semua tu. Semua tak pakai dia tu. Sifat dengan ni habis. Ya. Ni dipanggil maksiat dalam amal yang payah sangat ni. Untuk nak dibersihkan. Maksiat luar senang, mau minum arak, judi apa semua orang senang. Yang ni dia kadang-kadang sampai mati dia tak perasan benda tu ada. Kalau dia tak ngaji ilmu tasawuf memang letaknya. Lepas tu di matan akan datang ni di belakang. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi wa man kanat haqa'iquhu da'awi fa kaifa la takunu da'awihi da'awi. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi, ya Tuhanku, ya, mereka yang adalah amal saleh dia tapi dikira masawi, dikira maksiat di sisi Allah Ta'ala. Maka fakaifa la takunu masawihi masawi, maka betapa tidak maksiat terang-terang tu dikata. Ya, yang taat ni pun tak pandai jaga dia jadi maksiat. Apatah lagi yang maksiat betul-betul, itu maksudnya. Man kanat haqa'iquhu da'awi, dan orang yang ada hakikat ialah dakwa dia. Ya. Fa kaifa la takunu da'awihi da'awi, maka betapa tidak mendakwa secara zahir dia orang hebat macam-macam lagilah. Dia terlintas hati dia kena buang. Kata Rabi'atul Adawiyah, tariquna tarku mulazahatul amal la tarkul amal. Jalan kami ma'asyiral arifin ila tarku mulazahatul amal, meninggalkan memandang pada amal. Kita dah buat, jangan terasa kita buat. Pandang tu semua kurnia dari Allah, hidayat dari Tuhan, tak ada apa kosong ni. La tarkul amal, jangan tinggal amal. Amal kena ditingkatkan.
Tapi pandang tu jangan, pandang semua dia. Dalil, kul bi fadlillah wa bizalika falyafrah wa khairum mimma yajma'un. Kul katakan olehmu ya Muhammad SAW, bi fadlillah, semua ni kurnia Tuhan je, bukan kita punya pun. Ya. Wa bi rahmati, semua yang kita dapat ni ilmu sebanyak sikit banyak, amal sikit banyak, semua rahmat dia, bukan kita pun, tak ada apa kita. Wa bizalika falyafrahu, dengan demikianlah kamu seronok. Kita seronok, alhamdulillah, mujur Tuhan selamatkan kita. Mujur Tuhan beri hidayat kita. Kalau tidak, babas kita, amanah itu. Ya, jangan sekali-kali dia pandang dia hebat, habis itu lebih baik daripada barang yang kamu himpunkan daripada amal yang zahir dan sebagainya. Betul Imam Malik bila disoal lebih kurang 60 soalan, dia jawab tak sampai 10 kan? Ya, tak sampai 10 soalan dia jawab. Jadi dia nampak kegelisahan daripada orang ramai ini. Imam mazhab kan jalan-jalan orang kan, mujtahid mutlak. Kita mujtahid tarjih, orang tidak, patuam tidak, mujtahid banyak kan. Mujtahid mutlak, manis tambata bi qawaidi. Mereka yang istimbat hukum dengan kaedah dia sendiri. Kalau mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, itu manis tambata bi qawaidi imami. Dia ke istimbat tapi menggunakan qawaid imam mazhab. Ni title Imam Malik punya hebat. Bila orang soal dia, dia jawab lebih kurang tu 5-6 soalan dia. Dia tunggu orang gelisah semua, dia kata kau pergi naik atas bukit. Bukit tu kau pergi jerit, Imam Malik jahil. Itu macam kan. Buat pasal. Orang kata kita jahil, gelisah dia duduk ni. Sebab apa jadi gitu? Sebab hatinya tidak ma'allah. Tu dia wujud dia. Hati bila dia ma'allah berserta Allah, dia tak ada herankan makhluk kan. Orang nak datang ke tak ada pun tak ada heran ni. Dia dengan Tuhan dia. Tapi kalau hati dia ma'al khalqi, dengan makhluk, ada dah jadi dia. Orang berpaling dia risau, orang madap dia risau, semua dia risau dan tidak ada ketenteraman jiwa dia. Nak tenang jiwa, terus menghadap hadrat Allah Ta'ala. Lapang dan ya, kita pandang makhluk. Jangan bubuh makhluk dalam diri kamu, kamu menyeksa diri kamu sendiri. Ya, kamu seksa diri kamu. Dalam batin hati kamu, tawajuh menghadap ke hadrat Allah Ta'ala sahaja. Tamam. Cantik matan ni tuan-tuan. Siapa yang cakap tu? Syekh Ibn Abi Syarif radhiyallahu anhu, wali besar ni. Dia kata kita qaddasallahu sirra, quddisa sirru radhiyallahu anhu. Itu semua makam wali besar-besar tuan. Yang min kibaril auliya, daripada terbesar daripada kalangan para auliya inna. Itu nama dia ada dalam kitab. Nama kita tak ada dalam kitab tuan. Ya, hebat-hebat. Dan kata Ibnu Abi Syarif radhiyallahu an, barang siapa terlebih gemar, mana dia seronok, gembira dia, wah, ya, disifatkan oleh manusia kan dia dengan ilmu. Orang panggil dia orang alim, orang panggil dia ulama besar, wah, seronok dia kan. Nah, pernah ceramah tu dengan seorang menteri, bekas menteri, dah bekas. Dulu bukan menteri agama, dah bekas, tinggal tapak bekas. Kita nak bangun ceramah tu, kita ceramah pertama, dia duduk orang ni kan. Dia kuit dia sikit, Syekh. Minta up lana sikit. Up, dia suruh up dia. Anak kata saya pun up, mana nak tu. Suruh up dia kan. Apa? Ini semua hati tak boleh pakai, hati dengan makhluk. Kalau hati dengan makhluk, kamu tak akan sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Sebab tu guru Imam Malik, guru Imam Al-Ghazali kata sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Ali Al-Farmati kata, selagi makhluk ada dalam batin hati kamu, kamu tak akan berjumpa jalan makrifat ke Tuhan. Buang makhluk semua itu. Kau menghadap dengan Tuhan. Ya, ibadat kita ujung di semua apa tuan-tuan? Lillah. Apa nak pusing kau orang? Bukan lillah khalaq. Bukan dengan makhluk. Allah. Satu. Dan amal. Orang sifat ke dia amal. Dia ni, ya Allah. Kuat beramal tuan-tuan. Dia tarik tasbih berputus. Malam kulu tidak. Dah ada tertinggal sejarah mayang. Amal tu kena buat. Semua kena buat. Tapi jangan ada benda ni. Benda ni tak mau benda apa? Seronok. Seronok dengan pujian orang, seronok dengan pandangan orang, seronok dengan sanjangan orang. Orang tu dipanggil apa ni? Apa tajuk kita bincang ni tadi? Tajuk tufuli, ya, kebudak-budakan. Orang kalau beramal macam ni, dia panggil ni budak-budak. Kalau Terengganu panggil apa? Anak ayam mata dene. Anak ayam mata dene. Betul pergi Terengganu kalau kata, orang kata kau ni Agustin dan kau nak ayam mata dene. Mana anak ayam kecil kan?
Mata dia sakit, kemudian keluar air, nyok-nyok, ikan macam tu standard kau. Kau dengan Ta'ala, kalau kau paling hati daripada Ta'ala, dia menghadap makhluk, standard kau tu. Tufuliah, kebudak-budakan. Nampak luar kami hebat. Dengan jubah besar, serban besar, macam syekh besar. Rupa dekat Tuhan, apa tak laku. Sebab apa? Allah Ta'ala tak pandang luar. Dia nak hati kamu. Mu pandang menghadap siapa? Inna Allah la yanzuru ila suarikum. Walakinna Allah yanzuru ila ma fi qalbikum aw kama qala. Allah Ta'ala tak pandang pada luar kamu sebagai ukuran tertinggi untuk diterima atau tidak hamba tadi. Tapi dia pandang malah ujung dalam tu. Luar kita kena bersihkan dengan ilmu fiqh syariat. Tapi last sekali terima atau tidak dalam. Dalam cantik tuan terima. Dalam itu kemudian reject. Ya. Allah. Di akhirat besok benda-benda yang memeranjatkan manusia di antara ni lah. Satu diterima, satu ditolak. Ya. Satu amal diterima. Dia dapat pahala jihad, dapat pahala haji. Dia tak pergi haji. Dia fikir, ni pahala apa? Rupanya dia niat dulu baik, ikhlas. Kalau aku ada duit, ada dapat kelebihan, nak pergi kita menunaikan ibadat sebut. Tapi mendahului akan dia oleh ajal. Ya, macam tu. Maka pahala tu dapat sebab dia dengan Tuhan dia bulat ikhlas. Itu dia pun terperanjat. Besar-besar pahala dapat. Yang ni pula terbalik, dia terperanjat. Amal dia besar-besar, tak ada kosong pun. Na'udzubillah. Sebab ada penyakit. Di wujudil afat, ada penyakit dalaman tuan-tuan. Allah. Terlebih gemar disifatkan oleh manusia akan dia dengan ilmu dan amal dan ikhlas. Wah dia ni banyak ilmu, wah dia banyak amal. Oh dia ni orang jenis ikhlas ni, wah dia dengar cakap dia senyap. Seronok. Ya, dia seronok dia tak pakai. Kalau dia tak seronok, dia tak rasa apa pun tak apa. Ya. Orang puji ke apa tak apa juga dia. Ya. Istiwa uzami wal madhi minal ammah. Tu setengah daripada ta'rif ikhlas. Istiwa uzami wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Itu tak apa. Itu dia pun sudah mantap. Ya, sudah mantap. Maknanya dia tak ada kesan tentang pujian dan cemuhan orang. Kalau orang cemuh dia rasa lain, kalau orang puji dia tegangkan, oh itu kebudak-budakan lagi. Ya. Buat tinggi ilmu tasawuf sebab dia memakai ahwalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu fiqh depan luar. Amalan luar baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ahwal. Ini ketiga semua ada. Yang kita ambil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih benci ya disifatkan oleh mereka segala lawan. Oh dia ni tak pandai ya. Oh marah dia tuan. Ya marah dia kata dia tak pandai. Ya dia ni malah beramal tu. Oh marah dia. Ya. Marah dia kalau orang kata dia kurang amal ya atau orang kata dia tak ikhlas. Semua kalau ada perasaan tu menunjukkan apa? Dia masih terikat hatinya dengan makhluk. Dia tak boleh berjalan ke Tuhan. Oleh semayang pesangkau gitu. Dia tak boleh mi'raj hati dia ke hadrat Allah Ta'ala. Nah, saya tidak mencium ia akan bau daripada ikhlas. Bukan nak dapat ikhlas, bau dia pun tak dapat. Ya, bau dia pun tak dapat. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Jika muncak sekali ikhlas pun kan, tidak ada makhluk dalam hati dia. Habis. Kosong. Dia hanya dengan Allah Ta'ala. Dia ada lapis 3 kan. Ikhlas peringkat syariah, dia buat ibadat nak dapat nikmat syurga. Itu ikhlas juga tapi kat bawah. Budak-budak. Satu lagi dia tak mengharap tu, tapi dia minta buat ibadat amal soleh agar-agar jangan disentuh azab neraka. Itu peringkat kedua. Ya, peringkat ketiga dia tak pandang benda tu. Ya, syurga neraka tak, dia nak satu je, dia Tuhan Allah Ta'ala. Ya. Itu yang paling tinggi lah. Barang Quran kata apa? Waridwanum minallahi akbar. Redha daripada Ta'ala itu yang paling besar kali. Lebih besar daripada yang dua tadi. Ibadat kena syurga, ibadat nak lari daripada azab. Itu rendah lagi. Yang paling tinggi dia. Nas Quran terang. Waridwanum minallahi akbar. Redha dari Allah tu paling tinggi. Tuhan dah redha. Takkan orang dikasih redha dia jempak dalam neraka. Ya. Takkan maknanya
Orang dia sayang, dia tak bagi nikmat dia. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Penyayang. Yang tak sembah dia pun dia bagi makan. Apatah lagi orang yang tak taat. Allah. Dan kata Syekh Zakaria radhiyallahu an, Allah. Syekh Zakaria Al-Ansari, dia belajar umur dia 40 tahun baru nak belajar. Orang kata apa dah tua bangka kalau bahasa kita lah kan. Tua pun nak belajar. Dia tak peduli. Akhirnya apa, meletup kan. Ulama besar mana dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama besar tak pegang kitab Syekh Zakaria Ansari. Ya. Memang dia orang wajibkan rojokan, memang hebat-hebat, karangan dia hebat. Tinggi pula dia punya perbahasan dia dan bahasa dia pun tinggi. Dekat pondok tengah Batu Wahab tu macam jalan dalam lecak, dalam becak. Tahu jalan becak. Langkah nak faham ibarat dia tinggi. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan di antara karamat dia kemustajaban doa. Doa dia cukup mustajab. Diangkat di doa semaya aja diangkat. Tuhan kabulkan tu. Ya. Jadi satu hari datang seorang yang buta asli, diminta Syekh Zakaria doakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan mata dia, dapat dia melihat sebagaimana orang ramai. Syekh Zakaria beri syarat kat dia, InsyaAllah dia kata, tapi dengan syarat kau kena keluar daripada karya ni, kau kena keluar daripada kampung. Dan kalau sekiranya aku doa di Tuhan mustajabkan, mata kamu dibuka, kau jangan balik kampung ni lagi selagi aku ada. Kecuali kau dah dengar aku dah tak ada, dah meninggal, tak apalah balik. Ya, setara imam ya, Syekh Zakaria Ansari, ulama besar, wali besar, masya-Allah. Dia takut sangat pujian orang. Kawan tu pun pergilah kau. Dah keluar daerah tu, dia pun semayang, hajat semua berdoa, terbuka mata. Dia orang pun terkejut, mana kau berubat ni, tahun penyakit kan, buta asli. Jadi dia dengar Syekh Zakaria dah wafat, dah tak ada, baru dia balik. Jadi orang tanya dia, dia kata berkat doa Syekh Zakaria Ansari Allah Ta'ala terima, masya-Allah. Tapi dia dah tak ada dah. Hebat dia tu, dia punya takut, dia takut orang puji. Yang ni dia dah letak hebat, suka pula orang puji. Buat pula majlis hari jasa mu dikenang. Wah. Yang seorang duduk depan, hegi-hegi macam kerang busuk. Yang ni pula tukang kipas, macam kipas hati. Yang kena kipas terangkat. Ya. Dua-dua tu boleh pakai. Allah. Rasulullah tegah, kalau orang puji kamu depan, ambilkan gam pasir, balingkan muka dia, kata Nabi. Innahu kata tak unuka, seolah-olah dikerat leher kamu, kata Rasulullah SAW. Bahayanya pujian orang tadi. Ya. Kalau dia telah tamkin atau tamakun dalam makrifat, tak apa. Ya. Dia mantap, orang puji tak apa, tak puji tak ada hal. Ya. Tu kata Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an, bermula alamat ikhlas orang yang mengerjakan itu, amal tu, ialah duka hatinya apabila disifatkan dengan tahu. Dia terbalik tuan. Bila orang sifat kau, dia pandai, dia ni ulama besar, dia ni dia risau tuan, dia tak sedap. Ya. Tu tanda dia ikhlas. Sebab apa? Dia takut dia terbalik. Atau tiada baik, ya, dan tiada suka. Dan suka hatinya apabila disifatkan dengan jahil atau dengan jahat. Orang kata, dia ni kan pandai now, dia suka nak, alhamdulillah, tak ada apa. Ya. Sebab dia pun memandang diri dia tak ada apa. Ya, dia memandang diri dia serba kekurangan. Sebab orang yang memandang diri dia serba kekurangan, itu menandakan orang tu sudah masuk dalam orang pilihan Allah. Ya, bukan senang nak pandang kekurangan kan. Betul dalam hadis Nabi kata apa? Wa bassarahu uyubah. Iza aradallahu bi 'abdi khaira faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubah. Apabila Allah Taala nak memilih seorang hamba, golongan mukhtar. Dalam hadis ni 3 kan. Pertama, faqahahu fi urusan ilmu agama. Tafaqquh apa? Mendalami. Suka cari ilmu. Ada orang suka, tapi suka orang hantar ilmu. Hantar kat kampung ni dia gilah. Kampung sebelah dia tak pergi kan. Hantar kampung lain. Itu jenis apa, manja nak hantar ke lutut. Dia suka cari. Suka mempakasakan satu. Yang kedua, zahadahu fid dunya, hati dia zuhud dengan dunia. Apa makna zuhud? Iaitu hati dia apa? Tawar dengan dunia. Kalau pesanan Tuan Guru ni Abdul Aziz almarhum dia terjemah zuhud ni apa? Hati dia tak degih dengan dunia, tak degih. Ada orang Kelantan kata. Tak degih ni mana tak lut.
Kalau kita ambil pisau, kita toreh tak lut, orang panggil kebal. Toreh-toreh tak lut. Mana dia dengan dunia tak lut. Ketawa apa pun tak ada heran. Sebab apa tu ada? Dia berzuhud. Sebab tidak ada makhluk dalam dia pusing kat situ kan. Dia tak letakkan makhluk dunia, pangkat, jawatan tak. Dia sedang berlazat, bernikmat dengan Allah Ta'ala. Tu je jawapan kunci kat situ. Dia dapat tana'um, lazat billah, insya-Allah semua dia selamat. Sebab kena tarik zikir banyak. Yang ketiga yang kita bincang ni, wa bassarahu uyubah. Allah Ta'ala bukakan batin hati dia, sentiasa memandang kekurangan diri dia sendiri. Sentiasa pandang ni, aku ni jauh dari Tuhan, aku ni banyak silap dengan Tuhan. Ya. Itu kaedah dia gitu. Betul dalam Minhajul Abidin, si Fudil bin Iyad, si Hasan Basri, dia berjumpa dua orang. Dua-dua ni wali besar, ulama besar. Dia adakan muzakarah. Ya. Bila habis saja muzakarah, salah seorang daripada kata Alhamdulillah. Ya. Inilah majlis yang paling maknanya menyeronokkan, digembiralah. Seorang dia kata apa? Seorang lagi jawab, tak ada. Kata, majlis ini yang paling aku takut. Itu kan, kenapa kau kata begitu? Dia kata, tidakkah engkau ketika kita berbahas tadi masing-masing menyahajakan kalam-kalam yang hebat, nas-nas yang hebat, ni nas Quran, ini hadis ni. Maka tak jatuhkah kita dah kena penyakit riak? Dia kata, Masya Allah. Akhirnya pabakaya, dua-dua menangis. Jadi orang cepat sedar. Kita kalau berbual, mana ada orang nak berbual cerita dia punya kekurangan, semua cerita dia punya lebih ana syekh, ana. Itu kebiasaan dia tu. Itu sebab menyebabkan apa? Terperangkap dalaman dia. Jadi rosak. Itu berkata Syekh Zakaria Ansari radhiyallahu anhu, alamat ikhlas orang yang mengerjakan ibadat, duka cita dia. Mana apa? Ringkada dia tak minat, dia dipuji, disanjung tak ada. Tak diheran dan dia pun tak minat. Ya. Bahkan kalau ada orang apa caci atau orang kata dia alhamdulillah. Ya. Ada satu orang ulama besar di Puatani ni. Ya. Di Pondok tu memang masyhur lah. Tok Guru tu pun ada banyak karamat dia. Jadi satu ketika bila ada orang hantar surat layang, surat layang kan, tahu dia surat layang kan, dia ada komen, Tok Guru komen, Tok Guru ambil surat yang hantar kat dia tu, dia baca kat dalam majlis ramai-ramai tu. Ni ada orang tulis surat dekat anak, dia kata, dia nasihatkan, alhamdulillah, syukur, mujur, dia tolong ingat. Wah, kalau tak betul-betulnya tuan, kau siapa nak aku dia koyak di balik. Dia siap baca di depan ramai tuan. Sebab apa? Dia nak downkan nafsu dia. Ya, dia nak downkan nafsu. Lagi kita boleh downkan nafsu kita, lagi tinggi naik dia punya kedudukan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak angkat nafsu kita, dia jatuh. Man tawadda'a rafa'ullah. Sabda Rasulullah SAW, siapa tawadda', Tuhan angkat martabat dia. Wa man takabbara, siapa nak tinggikan diri dia, wada'ahullah, Tuhan jatuh ke dia. Ada kaedah hari gitu je lah. Maka adalah maksud yang dikendaki. Ini kita nak daripada matan tu. Pamata kunta iza a'taita basatak al-ata wa iza muni'at yaqubida al-man'u fastadil bizalika ala wujudi tufuliyatik wa dami sidqika fi ubudiyatik. Matan tajuk atas kita. Manakala adalah engkau itu diberi, bila orang beri je dapat satu benda, sama ada benda bentuk material atau benda bentuk maknawi, pujian. Wah, seronok satu. Wa iza muni'at, bila ditegah pula tak bagi, jadi kamu rasa apa? Rasa hati tak selesa ni, khabat. Ya. Maka pastadilla bizalik ala wujudi tufuliyah. Maka ambillah dalil, teranglah tu, itulah wujud adanya sifat kebudak-budakan pada diri kamu. Wa adami sidqika fi ubudiyatik, dan ketidakjujurnya kamu dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Kamu bawa hati kamu pergi menghadap makhluk, tidak menghadap Allah Ta'ala. Itu mana maksud ia hendaklah adalah bersamaan. Maka duduk tangga mana yang katakan betul, yang Tuhan terima, sama bagi dia, hanya dalam puji, dalam tegah. Orang kata dia pun tak ada rasa apa, orang puji pun dia tak rasa apa. Itu tanda dia sudah siddiq hati dengan Tuhan. Dapat dengan tak dapat pun sama. Ya. Jangan lebih salah satu daripada keduanya. Yang mana kita letakkan sama terhadap dia. Tak ada apalah maksudnya. Jangan bila orang puji terangkat atau sebaliknya. Ya. Jadi maknanya
Dia nak label dia sama. Bila dia dapat ni, semua dia pusing balik bila hati betul tawajuh dengan Bagi dalam adat Tuhan, dia tak kisah benda ni tuan. Dia yang berkisah ni bila dia tak dapat menambatkan diri dia dengan Allah betul. Nanti dia salah. Ya, nak dekat dengan Tuhan, payah nak sebut Tuhan, malas. Maka dia akan lari tempat lain lah hati tu. Bila dah lari, dia tak ada kekuatan, senang lah ditangkap, diperdaya oleh musuh kita, nafsu, syaitan dan sumber. Allah. Maka apabila telah hasil kepada orang yang salik, orang yang berjalan tu mendekatkan diri ke hadirat Allah, mencari makrifat yang sebenar, akan maqamus sabr, maqam sabar serta rida dan taslim, yang menyerahkan diri digantungan dengan Allah Ta'ala, maka pindahlah ia kepada maqamul fana. Maka pindahlah kepada satu kedudukan pembukaan makrifat, dia masuk maqamil fana. Apa makna fana? Antabdu azamatillah, bahawa terserlah dalam batin hati dia hanya kebesaran Allah Ta'ala saja. Dia tak izinkan besar makhluk masuk dalam hati. Satu. Banyak ta'rif dia lah. Atau ru'yatullahi bila khalqin, dia menumpukan pandangan di pada Allah Ta'ala, makhluk tak lagi lenyap. Dan makam fana itu ialah dikehendaki berdirinya pada hak rububiyah. Dia duduk betul dalam memandang hak rububiyah Allah Ta'ala. Ya, Tuhan yang mentadbirkan. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Sebab diwajibkan kita membaca suratul Fatihah. Pada dalam tu ada tauhid ar-rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Mana Tuhan yang mengawal, menjaga dia semua. Maka sekarang sudah celik pandangan batin hatinya, memandang akan pentadbiran Allah Ta'ala. Mata hati, bukan mata dalam, mata luar. Mata luar semua buka kan. Kalau mata luar kita tertutup, kita payah berjalan. Begitulah mata dalam kalau tertutup, dia payah berjalan. Jalan mana? Menuju hadrat Allah Ta'ala. Jadi bila dia latih tadi, dah betul-betul, Allah Ta'ala akan bukakan. Iaitulah satu dia panggil apa? Penghapusan nazar, pandangan dalam dia. Badan dia menghadap mana tu Tuhan padamkan. Tuhan bukakan menghadap ke hadrat dia. Allahumma ja'alna. Dapat ni tuan-tuan, dia punya lazat tak tahulah. Nikmat paling nikmat tak ada ni lah dia terbuka. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling sempurna bila Tuhan buka, minta Tuhan buka. Bangun malam-malam minta, ya Allah, bukakanlah ya Allah antaraku dengan engkau. Kecintaan, makrifat. Dan itu yang disuruhlah, bi falyafrahu, dengan aku ndaklah kamu gembira. Kata Rasul begitu. Bi zikri fal yatanam, dan niati aku ndaklah kamu bernikmat. Pada makamil fana, dan makam fana, makna fana atau makna lenyap. Ya, lenyap mana, daripada mana lenyap? Daripada pandangan dalam, bukan luar kan. Ya, luar nampak semua ni kan, dalam tu dalam. Kita nak pakai yang dalam. Baik yang berjalan pun dah dalam. Dia benda yang tak nampak ni mahal kan? Benda yang tak nampak ni mahal. Benda tak nampak dengan benda nampak, mana lebih hebat? Benda tak nampak lebih hebat. Kan? Ya, benda tak nampak ni lebih hebat. Baik, roh dengan jasad, mana nampak, mana tak nampak? Jasad nampak kan? Roh nampak. Kalau roh tak ada macam bangkai gitu. Tunggu beli kengkapan ni lah. Benda tak nampak yang kontrol pun nampak. Roh, benda tak nampak, dia yang kontrol kita. Kalau dia keluar, dia Tuhan cari aja mufarraqatur roh anil jasad, bercerai roh jasad, habislah kita. Bagi tunggu orang urus, mandi kapan siap. Cahaya tuan-tuan tengok lampu kan, wah terang betul. Siapa yang kontrol dia? Benda nampak tak nampak? Karen nampak ke? Nampak. Dia yang kontrol. Kalau dia blok, kita ambil blackout, habis terus. Walap kita, aircon pun tak ada. Akhir sekali pada besar apa? Siapa yang tak nampak, kita nampak. Wallahu ta'ala la tudrikuhul absar. Ya, kamu tak dapat melihat Allah di dunia. Tuhan tak bagi lihat dulu. Wahwa Ta'ala yudrikul absar. Dia yang mendapat penglihatan, dia yang melihat kita. Dia tak nampak, tapi yang kontrol siapa? Dia. Semua dia. Ini pula suka tebang apa? Tebang bulu pakai apa panggil? Kapak apa? Pakai wuduk pakai nampak. Itu hadis Melayu, bukan hadis Nabi. Ini nampak, ulu nampak tu. Tu habislah. Tu kan hadis Nabi, tu hadis Melayu.
Ya. Dia nak benda nampak. Dia tak tahu di sana, dia tak nampak. Benda yang tak nampak tu lebih hebat. Ya. Dia ada tapi tak nampak oleh mata kita yang sangat daif. Ya. Di keadaan dia, tiap-tiap benda yang tak ada memang tak nampak. Dah tak ada nak nampak apa. Tapi tiap-tiap benda yang ada tak semestinya nampak oleh pandangan lahiriah. Bahkan dia lebih hebat banyak. Ya. Bentuk luar ni dia terhad. Pendengaran luar dia terhad, dah jauh, bising tak dengar. Mata balik dinding dah tak nampak. Jauh sangat lagi tak nampak. Terhad. Batang jadikan sebelum khuliqal insanu dhaifah, secara umum ni jadikan manusia dalam keadaan dhaif. Dia memerlukan bantuan setiap nafas. Ya. Kita tarik nafas kan siapa bantu dia. Kita lepas nafas pun dia. Maut ada di celah tu tuan-tuan. Al maut bainan nafasain. Maut ada antara dua nafas. Ada orang terik tak boleh bos, ada orang bos tak boleh tahan. Dia tak boleh dah habis. Qalu. Di antara duduk nampak kan? Sebab tu wajib kita sentiasa syukur nikmat yang jantung kita boleh bergerak. Jadi gerak kalau zikir mengikut jantung. Jantung tarik dia Allah. Lepas pun Allah. Allah. Dalam jalan. Tak payah dengar kita dengan dia. Tu zikir sedap kan? Allah. Allah di jalan-jalan. Sentiasa. Barulah kita punya pergerakan jantung pernafasan tu alal barakah. Dia ada keberkatan diisi dengan zikrullah. Ini tarik R turun M. R M R M. Habislah. Ya. Orang kalau tarik R turun M, dia kena sumpah dengan Rasulullah SAW. Ya. Mana hadis tu? Ta'isha abdud dinar wa darahim. Tu hadis Rasulullah SAW. Binasalah Nabi kata. Orang yang mana kehidupan dia dinar dan dirham. Kepala otak dia tak ada duit. Kalau kita RM lah. Duit tak habis. Orang tu binasa. Rasulullah kata binasa, confirm dia binasa. Ya, confirm dia akan binasa. Dia tak akan nampak jalan Islam, tak akan nampak yang kebenaran, hidup di sasau. Ya, akhir malaikat maut pun sampai, terkejutlah dia. Allah. Dan hak al-mauli atas hamba tadi. Hak maula atas hamba, bahawa hamba itu dalam muradnya. Hamba itu dalam kehendak Allah Ta'ala. Dan demikian itu terlebih tinggi makam. Ya. Kerana bahawasanya orang yang salik selagi ada serta wujudnya pada halnya menuntut kepada Allah Ta'ala orang yang dikendaki, maksudnya barang dikendaki, bukan orang yang, barang yang dikendaki. Mana masih ada habuan lagi lah. Buat ibadat nak syurga, buat ibadat nak tu. Mana habuan tu masih ada. Ya. Rabbi atau anda dia kata, kalau aku ibadat kena nak syurga engkau ya Allah, engkau kumban aku dalam neraka. Ibadat mana ada lapan ibadat kita ujung kena syurga, tak ada. Usalli ujung apa? Lil. Nah, itu sama dengan lillah, semua ujung haji, jihad semua lillah. Ya, bukan lil jannah. Habis itu dah janji dalam Quran dan hadis banyak janji buat amal tu dapat. Itu kena faham, bila Tuhan suruh Allah Ta'ala suruh kita buat ibadat, Nabi suruh buat kerja-kerja dia dan dijanjikan dengan ganjaran besar, bermakna apa? Bermakna amalan itu sangat dikasihi oleh Allah. Jadi cari kasih Allah, cari redha Allah. Yang dijanji itu kan kerja kita, dia dah janji innallaha la yukhliful. Tuhan tak menyalahi janji. Apa duk sibuk tu? Kita betul kedudukan dengan dia yang dijanji itu. Hebat tu dia akan beri lebih kepada itu. Jadi betul kedudukan. Kalau tak betul yang takut, kita mengharap rupa kedudukan hati kita dalam tempat lain perginya. Salik selagi ada serta wujudnya, masih nampak diri dia lagi, sebab kena buang pandangan diri. Mana dalil? La haula wala quwata illa billah, kamzun min kunuzil jannah. Hari-hari dia mengucap tapi dia tak pergi tuju kat situ. Dia ucap kat bibir je. La haula wala, la haula wala. Apa la haula wala? Dah anak ucap je dia. Padahal tu makam tinggi kan. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tak ada kekuatan illa billah, semua dengan dia. Ini kalau kita duduk betul, kita mematikan haul dan kuwah, ini dia panggil roh bagi ikhlas. Ya. Ruhul ibadat wujudul ikhlas, wa ruhul ikhlas at-tabarri anil hauli wal quwah.
Roh bagi ikhlas, ibadat semua ikhlas. Ibadat tak ada ikhlas, ibadat kalau binatang tak adanya nyamuk, dibagi bangkai. Tak sembelih lah kan bangkai. Roh bagi ikhlas, selapis lagi. Apa dia? At-tabarri anil hauli wal quwwah. Berlepas pandangan dalam dia daripada memandang kekuatan dia dan daya. Jangan pandang. Dia pandang apa? Haulillah wa quwwatillah. Itu dia. Dia duduk sini baru dia akan dapat intipati ikhlas yang sebenarnya, baru dia akan dapat kenikmatan lazat di dengan Allah Ta'ala. Sebab bila makanan bertapis, air bertapis, minum dia sedap kan? Sedap kan? 7 tapis ada, harus 9 mula. Ujung yang keluar air apa? Sedap, halus je. Dia kalau tak tapis macam dapat air kat sergam. Nak basuh kereta pun tak sampai hati. Buka air merah tuan-tuan ni. Aku sembuh kereta lagi merah ni. Tu kocat baru. Tapis tuan-tuan. Bila tapis baru dia apa? Dia ada kesedapan, kelembutan. Kelembutan, keenakan, kesenian, kelazatan dengan Allah bila ditapis pandangan kita dari makhluk. Buang. Dia je. Baru situ dia punya rasa. Man zak wa man lam yazuk lam. Jadi siapa rasa dia rasalah. Siapa tak rasa tak adalah dia rasa. Sebab benda dia rasa kan. Dia bukan boleh cerita. Cerita gambaran gitu-gitu je lah. Sebagai pendedahan saja. Nak kena rasa. Dan benda ni yang telah didapat rasa oleh semua para sahabat Rasulullah SAW. Kenikmatan di dengan Allah. Sebab tu Rasulullah minta apa dibagi untuk Islam. Tak ada apa. Tak ada sangkut-sangkut. Apa? Bersih dalam dia. Sebab tu Rasulullah beri tawaran, angkat martabat ashabi kan nujum. Semua sahabat macam bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Yang mana satu kamu ambil lah, buat contoh, kamu akan dapat hidayat, petunjuk dari sebab mereka humul mutahharun. Mereka semua orang yang suci hatinya dengan Allah Ta'ala. Dahsyat dan itu semua orang telah bersih dalam mandi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah. Dia duduk tempat betul ya. Matikan haul dan quwwah. Sebab ada janjian besar di belakang hadis. Itu merupakan kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah ni kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Allah Ta'ala. Bayangkan gedung kita besar kan? Kecil lah Allah Ta'ala lagi besar. Macam-macam dalam tu ada. Minal ma'arif wal futuhat. Tuan akan buka. Siapa boleh maknanya padamkan pandangan dia, Tuhan akan bukakan kenikmatan kelazatan yang adalah maha dahsyat setelah didapat oleh para arifin billah. Nak padam macam mana? Soalan dia ni nak padam. Nak memadamkan ananiyah, keakuan pandangan tu. Kena pandang yang besar lah tuan-tuan. Gunung Ledang tu tinggi kita nampak kan. Macam mana nak padam dengan dia? Letak dekat kaki gunung Everest, hilang. Betul. Kita letak kat kaki gunung Everest, tenggelam lah dia, tak hilang lah gunung Ledang. Lagi besar dia tu. Maksud pandang yang besar, hilang yang kecil. Pandang kudrah Allah, hilang kudrat makhluk. Mana matikan pandangan, lenyapkan pandangan kudrat makhluk dengan apa? Memandang kudratillah. Lenyapkan iradatul khalqi, irada makhluk dengan memandang iradatullah. Lenyapkan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Allah. Lenyapkan sifat makhluk dalam memandang sifat Allah. Dan lenyapkan wujud makhluk dengan memandang wujudillah. Benda ni ada di mana? Semua ada dalam azkar. Azkar, segala zikrullah. Segala zikir yang dibawa, semua benda tu ada intipati dalam. Semua lafaz-lafaz zikrullah, sama ada asma' dia, awsaf sifat dia, semua menunjuk kebesaran, keagungan, kehaibatan Allah yang maha dahsyat. Tu guna dia tembak, pum tembak zikrullah. Sebab tu zikir kena hudur. Syarat zikir hudur qalbi ila Allah. Kalau zikir buat dia tak dalam tak hudur, tak betul menghadap, kita jadi kan. Kena menghadap betul-betul. Pakaikan makna betul. Dan terbesar sekali nama Tuhan ialah Allah. Alif, lam, hu, ulama kata isyarat berempat. Iaitu al-af'al, al-asma', al-awsaf dan zat. Isi 4 ada dalam tu. Isyarat pada lengkap. Sebab tu dipanggil Allah, dipanggil Ismul Azam, Ismul Jalalah. Nama yang paling besar sekali. Sebab semua masuk kat dia. Dia pula lebay ni kata tak boleh zikir Allah. Mampu ya. Allah dan nama. Dia panggil Ismul di zat, wa dia pada wujud. Nama bagi zat.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al macam-macam lagi nama besar tu ni, itu tunjuk pada sifat. Ini pada zat ni. Ya, itu nama yang paling agung. Sebab tu kita sebut ismu zat, semua dia masuk. Ya, kepahaman semua dia masuk. Sifat, ausaf semua masuk. Allah. Dan satu lagi, dan selagi ada wujud padahal menuntut kepada Allah Ta'ala orang yang dikenakinya, barang yang dikendaki, ada lagi. Dia dengan Tuhan ni macam niaga pula. Buat ni nak upah, buat ni upah. Tu budak-budak. Dia ada tufuliah, tu budak-budakan. Anak-anak kita kecil kan, umur 7-8 tahun, kau suruh kedai, dia pergi upah. Laju dia pergi. Kan? Mula bagi duit hijau, lepas tu bagi duit merah. Oh, lagi laju. Lepas tu dia tanya pula, tak nak pergi kedai lagi ke? Kau dapat upah banyak kan? Itu dipanggil tufuliah, kebudak-budakan. Ya, kalau umur 7 tahun. Kalau 17 tahun, dia dah ada kedewasaan sikit. Tapi nak kena suruh. Mak dia kata, kau tak nampak ni benda ni, kau tak buat. Habis tu kau pandang aja. Suruh dia bergerak, tak suruh dia tak buat. Tapi upah dia tak nak minta lagi lah. Duit raya pun tak dapat, malu nak ambil. Dah besar kan. Tapi kalau ada dewasa lagi, maka dia lebih matang lagi. Dia tak payah suruh, dia tahu tanggungjawab dia. Sebagai membalas jasa dua ibu bapa. Apa yang patut dia buat, dia tahu buat. Begitulah orang yang sudah mantap dalam makrifat dengan Tuhan, dia kenal siapa diri dia. Hamba, dia kena tunaikan sifat hamba. Macam anak tadi, dia dah mantap, dia dah matang kan, dia tahu dia akan tunjukkan sifat keanakan dengan bapa dia. Begitulah kita nak tunjukkan sifat keabdian kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Abdi adakah bila buat kerja minta upah kan? Ada. Ya, Syed penghulu suruh dia punya kuli kan, kau pergi buat sana. Berapa upah ni? Weh, maknanya upah pula. Dia kan jenis makan gaji, dia abdi. Dan abdi ni, dia tak ada milik. Bahkan diri dia pun milik. Dan dalam fiqah kita, abdi ni boleh jual. Kan? Semua sekarang dia tak ada sistem hamba, dia tak ada kan. Dia akan ada itu, tawanan perang. Kan? Waktu ketiga Rasulullah SAW dah tamat satu peperangan. Bila bagi harta ghanimah kan, Rasulullah bagi orang Mekah tu lebih. Jadi dia balik bawa banyak kambing-kambing banyak. Dia orang Madinah macam bunyi seolah macam ya Rasulullah bagi tak sama ke? Zahir macam tak sama. Ya, kenapa bagi sana lebih? Rasulullah kata mereka balik dengan kambing-kambing. Kamu balik dengan Rasul utusan Allah. Oh, beranjak sahabat dengan Di Madinah tu beranjak dengan Masya Allah. Baru dia perasan. Orang tu balik tadi ghanimah di kambing. Kau balik dengan siapa? Afdalul makhlukat, makhluk paling afdal. Daulakan maka nanti afdal. Tidak kena kau ya Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi. Baru sahabat tu beranjak dan tu kena dia tengok dalam dan ya. Besar benda tu. Itulah maknanya. Itu Rasul. Ini Khalik sendiri. Allah Tuhan sendiri kan. Ya. Allah. Dan kemuliaan dan akhirat. Dan itulah murid yang kanak-kanak dia panggil. Kalau dia buat ibadat, tujuannya apa? Ada kendak-kendak melayan kesedapan dia. Oh, nikmat tu nikmat ni kan. Itu ada kebudak-budakan lagi. Ya. Mana besar nikmat syurga dengan Tuhan dia sendiri. Ya, Allah Ta'ala segala-galanya kan. Maka orang yang telah siddiq dalam ubudiyah, dalam kehambaan dia dengan Ta'ala, tiada memandang ia dalam tiap-tiap geraknya dan diamnya. Dia bergerak, dia berjalan, dia diam, dia duduk, dia berdiri, dia tak pandang. Melainkan yang esa jua. Melainkan dia pandang Allah Ta'ala. Badan Quran suruh kita begitulah. Ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu hati orang yang siddiq dengan Tuhan. Bila nak dapat tu kena banyak latihan dalaman. Sebab tu sunat bagi kita bangun dia tidur, buka jendela tingkap kita ke, pandang ke langit, baca ayat yang bentuk ni. Ayat 190 dari surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya ya, kejadian langit dan bumi. Waqtilafil lail wan nahar, bertukar silih gantinya malam dan siang. La ayatin li ulil albab. Tanda yang jelas bagi orang yang terang hidup mata hati dia. Ulil albab. Siapa dia ulil albab? Alladzina yazkuruna Allah. Orang yang sentiasa mengingati Allah. Qiyaman, berdiri. Qu'udan, duduk. Wa ala junub. Ada manusia 3 keadaan ni. 3, lain tak ada. Kita tak berdiri dah duduk, tak duduknya baring.
Dia tak ada menjangkung ni. Tiga keadaan. Mana ai ala kulli halin. Semua keadaan dia hanya hati dia dengan Allah Taala. Hati dia dengan Tuhan. Walaupun dia buat kerja zahir rugilah. Ke darat, ke laut, ke apa, pejabat buat tu kerja luar kita. Kita kawal dengan syariat. Yang ni kita bincang tajuk dalam rohani kita, enjin dalam ni. Sentiasa dia dengan Allah Taala, berdiri, gerak, duduk, itu yang dituntut. Baru dia panggil di golongan ulul albab. Ya. Maka orang yang telah siddiq dalam ubudiyah itu tiada memandang tiap-tiap geraknya. Sebab apa? Dia dalam pandang semua gerak daripada dia. Sampai dia berjalan tu dia rasa Allah Ta'ala. Ya. Sampai peringkat tu. Melainkan dia pandang apa? Asa Tuhannya juga. Ya. Wallahu alam. Sebab apa dia guna asa dan bahawa kalimah asa ni kalimah yang cukup besar dalam pengenalan tu. Sebab tu kata apa? Ilmu tahu kan? Mengesakan Allah. Tuhan yang maha esa. Semua lapas tu. Sebab apa? Ini lapas ketuhanan yang paling besar. Ya. Sebab makna ketuhanan yang kita faham dia ada dua. Pertama apa? Istighna ila angkul limasi. Terkaya Tuhan daripada lain. Tuhan ni misi dia tak berhajat pada benda lain. Kalau dia berhajat tu bukan Tuhan, Tuhan tu ni. Ya. Yang kedua apa? Waftikaru kullu ma ada ilai. Bila sebut Tuhan mesti semua benda terikat dengan dia. Semua benda dalam genggaman dia. Semua benda berhajat pada dia. Dia tak boleh lepas dengan dia. Bila tak boleh lepas, kenalah dia tunggal. Sebab kalau dua dah tak. Dia dah banyak terlepas. Pasar raya ada satu je, semua ke situ. Kalau dah dua, nak biarlah separuh sana, separuh sini. Kalau dua Tuhan aja biarlah. Tak usah banyak, dua je. Nah saya luput makna ketuhanan. A jadi langit, B jadi bumi. A jadi langit, bumi dia tak buat. Mana bumi lepas pada dia. Yang B pula jadi bumi, langit tak buat. Jadi maknanya dia buat bumi lah, langit lepas daripada dia. Sedangkan mengaku Tuhan, ada benda lepas daripada dia, batal. Itu bukan Tuhan. Tuhan misi dia tunggal. Bila tunggal baru dia fokus semua dia. Allahu Samad. Allahu Samad. Adalah tempat tumpuan. Itu makna ketuhanan. Lepas tu makna esa tu, wahdaniyah atau at-tauhid, itu makna yang sangat besar dalam menterjemahkan uluhiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iza waqa'a minka zambun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqamah ma'a rabbi faqad yakunu zalika akhiru zambi ya qaddira alai. Ini satu kaedah akan datang yang sangat besar tuan-tuan ni. Nak mengubat jiwa kita. Bila kita jatuh maksiat, maka jangan jadi sebab kita putus asa daripada istiqamah. Kita kena takdirkan itu mungkin maksiatku yang terakhir. Kena buat begitu. Ya, ini akan diulas. Sedap tajuk ni akan. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Fa inna khairal kullahu bi anta.